Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, selamat datang ke satu lagi sesi video yang saya akan terangkan kepada anda tips-tips kejayaan di dalam kehidupan dan perniagaan. Okey, di dalam video kali ini saya akan terangkan kepada anda 10 petua kekayaan dan kejayaan. Kesemua 10 petua-petua ini adalah saya ekstrak daripada pembelajaran yang saya dapat daripada salah seorang mentor saya, iaitu T. Harv Eker. T. Harv Eker adalah sifu dan guru dan mentor yang saya sangat hormati, dan saya telah pun ekstrak segala ilmu ini untuk sebagai rujukan kepada saya di kemudian hari. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa saya nak share ilmu-ilmu yang saya dapat daripada mentor saya ini untuk membantu orang seperti anda yang mencari bagaimanakah cara untuk kita mencapai kejayaan dengan cara yang paling pantas dan cara yang paling terbaik. Okey, petua yang pertama adalah anda adalah punca kepada kejayaan anda. Masalah kekurangan duit sebenarnya adalah results ataupun hasil yang kita dapat daripada tindakan kita. Ia adalah simptom sahaja. Punca sebenar untuk simptom ini adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita ada masalah kekurangan duit, sebenarnya ia bukanlah berpunca daripada benda-benda yang luar. Okay, mungkin kita boleh salahkan kerana pekerjaan kita, kerana perniagaan kita, kerana cara hidup kita, ataupun mungkin orang-orang di sekeliling kita, kan, mak ayah kita ke, rakan sekerja kita ke. Sebenarnya masalah kekurangan duit bukanlah berpunca daripada kesemua faktor-faktor luaran ini. Tetapi masalah kekurangan duit adalah masalah berpunca daripada diri kita. Kalau anda tanya, bagaimana kita nak jadi kaya? Diri anda sendiri haruslah mempunyai komponen untuk menjadi kaya terlebih dahulu. Anda perlu mempunyai faktor-faktor, anda mempunyai sifat-sifat orang yang dapat menjadi orang kaya dahulu, barulah anda dapat menarik kekayaan datang kepada diri anda. Jadi apabila anda memiliki komponen-komponen untuk berjaya ini, maka setiap perkara yang anda sentuh akan juga menjadi kejayaan. Okay, mungkin anda nak tahu kan apa komponen-komponen itu? Teruskan menonton video ini kalau anda nak tahu apakah komponen-komponen itu. Okey, petua yang kedua ialah sanggup untuk merasa tidak selesa. Setengah-setengah orang cakap, saya nak jadi kaya, tapi saya tak sanggup untuk rasa tak selesa, tak comfortable. Sebenarnya kalau kita nak jadi kaya dan berjaya, sebenarnya kita kena keluar daripada kelompok ketidakselesaan tu. Kita kena pastikan kita rasa tak comfortable. Kerana kalau kita rasa selesa dengan apa yang kita buat sekarang, maka kita tak akan dapat sentuh ataupun cium bau kejayaan. Orang yang berjaya ialah orang yang sanggup untuk merasa tidak selesa untuk mencapai apa yang dia nak dalam kehidupan dia. Jadi anda perlu keluar daripada comfort zone yang sedang pun anda ada sekarang ini untuk kita nak lebih maju ke hadapan dengan cara-cara yang tidak selesa. Cara-cara tidak selesa ni bukan bermaksud kita kena terjun daripada bangunan ke, kita kena buat perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang tu perkara yang kita kata tidak selesa tu mungkin bermaksud seperti yang saya buat sekarang, membuat video, seperti telefon, customer, prospek, ataupun mungkin juga membaca buku. Kan, setengah orang tak selesa membaca buku, rasa macam membazir masa je. Sebenarnya membaca buku itulah yang paling bagus untuk kita. Betul-betul? Sebagai contoh, kan, kalau kita nak bina satu habit yang baru, contohnya kalau kita kata nak membaca lah, seperti saya sebut sebelum ni, nak membaca ni satu habit yang baru. Kita kata sebelum ni kita memang mungkin
baca buku pun setahun tu mungkin sebiji ke kan, tu pun mungkin tak habis, betul-betul. Tapi kalau anda inginkan kejayaan, anda ingin berjaya, anda perlu membina habit-habit yang positif ini untuk anda lebih maju ke hadapan. Kan kalau kita biasa dengar Seven Habits of a Highly Successful People, dan banyak buku-buku tentang bagaimana kita nak createkan satu habit untuk kita menjadi orang yang berjaya. Jadi habit-habit ini adalah habit-habit yang orang biasa seperti anda dan saya tak selesa untuk buat. Tetapi orang-orang dah kaya dan berjaya, mereka dah biasa dengan habit-habit ini kerana mereka sudah melatih diri mereka untuk mencapai ataupun untuk sentiasa fokus dan committed dengan habit-habit yang mereka miliki ini. Dan orang-orang yang berjaya, mereka bukan kata mungkin bulan ni ataupun kita katalah tahun ni nak ada habit membaca setiap bulan 1 biji buku, kan? Apabila mereka mencapai target mereka itu, pada tahun hadapan mereka akan create satu habit yang baru pula. Maksudnya create habit yang baru ini bukan kata stop, dah habis, saya dah capai habit yang pertama, iaitu membaca buku setiap 1 bulan 1 buku. Tapi mungkin mereka menambah. Kalau mereka kata mungkin tahun depan mereka nak 2 biji buku untuk 1 bulan. Jadi bukan setakat pada buku saja, mungkin mereka nak tambah habit yang baru yang lain. Mungkin mereka nak bangun seawal 5 pagi setiap hari. Itulah habit yang mungkin mereka nak. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah kita kena pastikan apa habit yang kita nak create, habit-habit yang positif yang kita nak create, supaya habit itu menjadi kekal dalam kehidupan kita dan seterusnya membawa diri kita ke arah kejayaan. Setengah orang mereka boleh ubah habit ni paling lama pun 1 hari, yang bagus sikit 2 hari. Kemudian apabila mereka rasa lama-lama 3-4 hari, seminggu, setahun, sebulan, mereka akan mula kembali balik kepada comfort zone. Dan itulah berlaku kepada orang-orang yang biasa-biasa, di mana mereka masa contohnya pergi ke seminar motivasi, dan ramai motivator terkenal di Malaysia ini kan, di Singapura dan sebagainya. Mula-mula balik tu memang berapi lah kan, memang seronok habis. Balik aku nak buat, aku boleh change the world, aku boleh buat segala-galanya yang cikgu ataupun mentor kita ajarkan. Tapi apabila kita balik, kita praktiskan, bolehlah buat setiap hari kan, banyak teknik itu, teknik ini, buat. Kita tengok dalam masa 2 hari sudah pun mula berkurangan. 7 hari mungkin dah selang-seli. Sebulan selepas itu mungkin sekali sahaja, kemudian lenyap begitu sahaja. Dan itu adalah satu masalah, kerana untuk mencipta habit yang baru ini memang bukan senang. Kerana orang lebih suka kembali kepada comfort zone mereka sendiri. Mereka rasa benda tu susah, dan baca buku tidur, 5 minit dah tidur, 5 minit tidur. So mereka kata macam mana nak baca buku macam ni, asyik tidur je, tak payah baca buku. So itu mereka menjadikan alasan untuk mereka kembali balik kepada comfort zone mereka dan menjadikan diri mereka tidak berubah sampai bila-bila. Kita tak naklah perkara itu kan. Oleh itu kita kena pastikan kita fokus untuk mencipta satu habit baru yang positif pada satu-satu masa. Jadi kita janganlah nak buat semua sekali pada satu masa. Contohnya, hari ni aku nak buat baca buku, esok aku nak buat telefon customer, lusa aku nak buat blogging, nanti. Jadi apabila terlampau banyak, diri anda akan exhausted dan anda tidak fokus, dan itu menjadikan kita tidak dapat mencapai target, iaitu memastikan habit yang baru itu tertanam di dalam diri kita. Kan kalau kita kata dalam agama pun kata, kalau kita melakukan satu aktiviti ataupun satu habit yang secara istiqamah selama 40 hari, so benda itu, habit itu akan kekal dalam diri kita. So
pastikan kita buat habit kita itu selama yang mungkin. Dan apabila kita buat secara konsisten, selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, insya-Allah habit itu akan terus kekal dalam hidup kita dan ia akan menjadi satu perkara yang pencetus kepada kejayaan-kejayaan. Dan apabila anda dah kuasai habit itu, tambahlah habit yang baru. Tambahlah satu habit yang baru pula yang positif dan fokus kepada habit yang baru itu. Dan jangan lupa untuk juga pastikan habit yang lama yang kita baru install tu, kita jangan tinggal lah. Maksudnya kita teruskan bersama-sama, kita fokus juga untuk teruskan pada habit yang baru. Boleh? Okey. Rahsia yang ketiga untuk kita mencapai kejayaan dan kekayaan adalah kita fokus kepada masalah. Jadi setengah-setengah orang dia fikir kita kena cari peluang, opportunity di dalam perniagaan, di dalam kehidupan. So mereka sering bertukar-tukar pekerjaan, bertukar-tukar perniagaan kerana mereka nampak kepada opportunity. Sebagai contohlah, maaf jika penonton-penonton ini mungkin terlibat dalam multi-level network marketing, tetapi biasanya orang multi-level ini apabila ada satu company yang baru buka ataupun company yang kira macam baru tengah nak boom, kan, dia kata, jomlah kita join company ni baru. Ada kalau kita masuk kita menjadi pioneer, kan. Tapi itu sebenarnya apabila mereka masuk, mereka tak ke mana pun, kan. Masuk dan jump pula company lain, sana nampak kepada opportunity. Jadi kalau anda nak join mana-mana perniagaan, tak kira lah network marketing ke, perniagaan fizikal ke, kan, kita nak jual produk kita ambil dropship ke, ataupun kita nak buat servis ke, pastikan kita tengok kepada masalah apa yang kita boleh selesaikan daripada produk atau perkhidmatan yang kita nak sediakan tu, barulah kita boleh mendapat duit. Kita biasa dengar, kan, kita perlu berada di tempat yang betul dan pada masa yang betul, kan, be in the right place and the right time. Tapi itu tidak mencukupi. Sebenarnya kalau kita nak percaya, kita perlu ada diri kita sendiri, perlu orang yang betul untuk berada di tempat yang betul, untuk berada di masa yang betul. Jadi kita kena perlu adakah kita ini boleh memastikan setiap peluang ataupun setiap perniagaan yang kita nak buat tu adalah di tempat yang sepatutnya. Kalau kita tengok definisi entrepreneur ataupun keusahawanan, definisi entrepreneur adalah seseorang yang menyelesaikan masalah untuk mendapat keuntungan. Jadi kita kena fikir, adakah kita ni usahawan yang menyelesaikan masalah pelanggan-pelanggan kita. Cuba untuk selesaikan satu masalah untuk seorang individu saja. Kita cuba selesaikan masalah untuk satu individu saja. Kemudian apabila kita dah boleh selesaikan masalah untuk seorang individu tu, kita duplicate strategi, teknik dan apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu kepada orang lain pula. Boleh? Oleh itu, kalau kita nak jadi kaya, kalau kita nak jadi berjaya dalam perniagaan atau kehidupan kita jangan fokus kepada tengok pada peluang. Tetapi kita kena fokus kepada bagaimana kita nak selesaikan masalah itu. Boleh? Petua yang keempat. Petua yang keempat, belajar untuk uruskan apa yang anda dah ada. Kalau contohnya kita nak start perniagaan, satu-satu perniagaan. Ramai orang bertanya pada saya, bagaimana kita nak start satu-satu perniagaan, nak pilih jenis-jenis perniagaan yang kita boleh buat. Sebab itu biasanya saya akan tanya, apa yang anda ada sekarang ini untuk anda nak memulakan satu perniagaan. Mungkin kadang-kadang tu kita nak memulakan perniagaan, tapi kita tak tahu perniagaan apa yang kita nak pilih. Antara cara yang kita boleh lakukan ialah kita tengok apakah yang kita dah ada sekarang untuk kita boleh nak memulakan perniagaan itu. Sebagai contoh, mungkin di kawasan rumah kita itu ada orang buat kerepek sebagai contohnya.
dan mereka sangat successful menjual keripik. Mungkin mereka menjual secara pukal, contoh 1 kilo kan, banyak-banyak. So apa yang kita boleh lakukan ialah dengan peluang yang ada, kerana kita ada berdekatan dengan orang yang menghasilkan keripik-keripik dengan harga yang pukal itu, kita beli keripik-keripik mereka itu dan kita buat packaging yang cantik dan kita jual kepada pasaran luar. Jadi kadang-kadang tu potensi-potensi atau peluang-peluang perniagaan memang ada berdekatan dengan kita, tapi kadang-kadang sebab kita banyak fokus kepada apa yang orang buat dah berjaya. Sebagai contoh, kalau kita tengok sekarang ni ramai orang buat bisnes kecantikan dan kesihatan, dan ramai yang jadi kaya dan jadi jutawan dengan sangat singkat. Tapi kadang-kadang tu kita tidak ada ilmu, kita tidak ada material, kita tak tahu bagaimana kita nak buat salah satu produk kecantikan. Jadi itu akan memberi masalah pada kita. Kalau kita ada sumber-sumber untuk kita nak dapatkan produk-produk kecantikan tu, it's okay. Tapi kalau kita tak ada, lebih baik kita fokus kepada apa yang ada di sekeliling kita, apa yang kita dah ada. Sebagai contoh, kan kalau kita kata mungkin keluarga kita ada buat perniagaan kecil-kecilan, apa-apa sajalah, buat kopiah ke, kan, apa-apalah, buat tak ke, mungkin kita boleh kata kita boleh buat benda itu sebagai satu skala yang besar, kita packaging dengan cantik, kita boleh pasarkan dengan lebih besar lagi. Betul-betul? Jadi Allah tak berikan kejayaan kepada kita kalau kita tidak mampu uruskan perkara-perkara yang kecil. Apakah sebab? Kepada kekurangan duit itu. Jadi sebabnya adalah kita tak pandai menguruskan keuangan syarikat kita. Jadi sebenarnya Allah tidak akan memberikan kejayaan kepada kita selagi mana kita tidak dapat menguruskan apa yang ada dalam pegangan kita. Sebagai contoh, kita kata dalam perniagaan kita itulah, kan, kita tak pandai menguruskan keuangan, jadi kita tak nak belajar, kita tak nak upah orang untuk uruskan keuangan kita. So Allah tidak akan memberikan kejayaan kepada kita. Allah akan memberikan kejayaan kepada kita, akan upkan kita punya level daripada tahap kita kepada tahap yang lebih baik apabila kita dapat menguruskan perkara-perkara yang menyebabkan kita tak dapat mencapai kejayaan. Dalam hal yang saya sebutkan tadi, kan, kita mempunyai masalah untuk menguruskan keuangan. Kalau kita tidak menyelesaikan masalah itu, Allah akan still lagi kata kita tidak layak untuk mencapai kejayaan yang kita idam-idamkan. Saya nak bagi satu contoh lah, satu cerita. Contohnya anda ni seorang abang atau seorang kakak yang baik lah, kan, kita bawa ataupun anda seorang ayah ataupun ibu yang baik, kita bawa anak kita atau adik kita pergi beli aiskrim. Dia minta kan nak beli aiskrim, kita apalah, kita membawa lah adik ataupun anak kita tu pergi ke kedai. Kemudian apabila sampai ke kedai, kita pun kedai itu jual jenis yang scoop tu lah, aiskrim dia cedok, and then dia pun bagi. Kemudian tak sampai 5 saat, adik atau anak kita tu makan aiskrim tu, dan dia macam mana boleh terjatuh aiskrim tu, kan? Jadi apabila aiskrim tu terjatuh, dia kata nak lagi lah, kan? Jadi oleh kerana anda ni seorang yang baik, kan, kita kata okey, tak apalah, beli, kita ganti yang baru. Kemudian adik atau anak anda itu nampak ada poster di kedai itu, belilah 3 scoop aiskrim. Jadi dia pun katalah, abang nak aiskrim tu. Jadi sebagai seorang abang atau ayah yang baik, adakah anda beri aiskrim tu kepada dia? Jangan 3 scoop tu? Of course not. Sebab, kan, 1 scoop pun aiskrim dia tak boleh nak handle, masakan pula 3 scoop. Jadi itulah yang berlaku kepada kita.
Kalau kita tak dapat uruskan perniagaan kita, okey, pada tahap yang kita ada sekarang, bagaimana yang lebih higher daripada kita, Tuhan kita, okey, nak memberikan kejayaan kepada kita. Jadi kita perlu memperbaiki hidup kita, memperbaiki ilmu yang ada dalam dada kita untuk kita bangkit, untuk kita meningkatkan kapasiti perniagaan kita, potensi perniagaan kita, kualiti perniagaan kita ke tahap yang lebih baik. Barulah Allah akan kata, okey, dia ni sudah pun mencapai satu tahap yang kita kata boleh untuk menerima lebih banyak lagi. Bagi lagi. Dan itulah yang berlaku. Kalau kita tengok kadang-kadang tu orang tu macam cepat je dia naik, cepat dia berjaya. Ini kerana dia cuba untuk align diri dia, untuk dapat uruskan perkara-perkara yang sekecil-kecil kepada perkara yang sebesar-besar. Jadi itulah yang kita perlu lakukan. Kita perlu perbaiki diri kita supaya kita juga dapat bangkit tahap ke tahap. Boleh? Petua yang kelima adalah anda perlu melabur untuk diri anda. Melabur ni bukan kata kita bagi bank, masukkan duit dalam bank untuk diri kita, bukan. Melabur ini adalah melabur dari sudut ilmu, meningkatkan self development, personal development diri kita sendiri. Kita perlu tingkatkan potensi diri kita supaya kita dapat maju dalam kehidupan kita. Kalau kita kata dalam perniagaan, kita buka mungkin perniagaan itu dah 5 tahun, mungkin dah lama, banyak pengalaman yang kita dapat. Tapi kalau kita kata kita pergi, kita baca buku, cari ilmu, pergi seminar, dan orang-orang yang menjadi mentor ataupun trainer ini, mereka belajar daripada orang yang dah lama, kan? Orang belajar daripada orang ini, belajar daripada orang ini, dan ilmu-ilmu yang mereka dapat itu adalah kajian-kajian yang dilakukan oleh usahawan-usahawan sebelum beratus-ratus tahun sebelum ini. Buku-buku seperti The Science of Getting Rich, The Richest Man in Babylon, buku-buku lama. Jadi buku-buku ini masih lagi menjadi rujukan kepada usahawan-usahawan pada masa ini. Dan kadang-kadang itu mereka improvise, mereka perbaharui setiap ilmu yang mereka dapat itu, dan mereka perbaharui dengan mengikut keadaan sekarang supaya orang sekarang lebih cepat memahami, lebih praktikal dan sebagainya. Jadi kalau kita nak berjaya, kita nak jadi kaya, kita perlu melabur di dalam habit kita. Kita perlu melabur di dalam personal development kita. Kita perlu melabur di dalam attitude kita supaya kejayaan itu menjadi pasti untuk diri kita. Pelaburan ini tidak akan berhenti sampai bila-bila. Kita perlu pastikan kita tingkatkan diri kita setiap hari, setiap detik, setiap tahun, supaya setiap hari kita menjadi orang lain, bukan orang yang sama. Kita ada kadar ilmu ini, walaupun sikit-sikit, berdikit-dikit, tetapi insya-Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada semalam. Betul-betul? Kalau kita pergi seminar ataupun kita baca buku daripada orang ramai lah sekarang ni kan, mentor-mentor, buat buku-buku motivation, personal development, pelajar-pelajar mereka ataupun pembaca-pembaca mereka mendapat hasil yang berbeza. Kenapa tu? Tapi kalau kita konsisten untuk perbaiki diri kita, insya-Allah kejayaan itu akan tiba. Walaupun ada orang sempatan sekilat dia dapat berjaya. Dia buat bisnes je kan, dia ni ada Midas touch kan, dia pegang saja jadi emas, dia pegang saja jadi emas. Tapi ada orang juga buat bisnes ni 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun, begitu je. Nak kata meningkat ada juga nampak, tapi kadang-kadang menurun balik. Tapi kerana sikap berbeza. Tetapi walaupun orang tu contohnya disentuh saja jadi emas, disentuh saja jadi emas, kalau dia tidak teruskan melabur di dalam personal development dia, kemungkinan dia akan jatuh dengan cepat. Kalau orang yang perlahan ni, macam kura-kura ni nak berjaya ni, tapi kalau dia belajar konsisten, bantu bangkit untuk mencari ilmu, personal development dia,
insya-Allah dia akan mencapai kejayaan. Sebab itulah setiap orang berbeza hasilnya. Tetapi yang menentukan adalah konsisten mereka untuk mencapai kejayaan. Sebagai contohlah, saya bagi satu metafora. Kalau kita kata kita tanam satu pohon, pokok pau. Kan, pokok pau ni kita tanam satu hari. Kemudian beberapa bulan, sebulan, kita pun pergi tengok kan, dah naik sikit kan, pucuk semua. And then bulan yang kedua kita naik, dah jadi tambah besar. Tahun ketiga, tahun keempat, dah bertambah tinggi dan kadang-kadang tu 5-6 tahun dah ada sikit yang mungkin ada yang berbuah, yang kecil-kecil kan. Tapi kalau kita tengok pokok buluh, pokok buluh ni kita pun sajalah kan nak tanam pokok buluh kan, pokok buluh yang cantik tu ke, yang kecil-kecil kan, tanam kat rumah kita. Kita pun letaklah pasu, letak tanah dalam pasu kan, kita gambut, letak baja sikit. Kemudian kita pun tanam dia punya benih dia dalam tanah, dalam pasu tu. Kita pun pergi tengoklah sebulan-sebulan kan, kita pun dah siram setiap hari, tengoklah. Bulan pertama tak ada pun tunas. Bulan kedua datang pun tak ada. Tahun yang pertama datang, tak ada. Tahun yang kedua masih lagi tak ada. Dan tahun ketiga lagi tak nampak. Tahun keempat tak ada juga. Jadi kita kata sah-sah tak ada pokok, tak jadi ni, benih mati. Tapi apabila kita pergi tahun kelima, ia naik tinggi, 15-16 kaki tinggi. Kenapa? Kerana dalam tempoh 4 tahun itu, pokok buluh ni sifat dia menguatkan akar dia. Dia mengukuhkan akar dia. Tanam akar dalam, jauh ke dalam. Dia masuk dalam tanah tu kan, akar dia tu untuk support. Dalam tempoh ke tahun kelima, dia naik 15 kaki. Kejayaan dia mencanak-canak, naik tinggi. Jadi itulah metafora. Kalau kita tengok pokok, ada juga dalam individu-individu. Setengah orang macam pokok pau kan, tanam sahaja benih kan, tanam sebulan pertama kita nampak sikit kan, tahun pertama dah naik beberapa sentimeter, tahun kedua dah nampak tinggi kan. Janganlah setengah-setengah orang buat satu perniagaan itu takkanlah untung juta terus kan, mestilah untung kecil-kecilan, sikit-sikit, 2-3 ribu sebulan, 4-5 ribu sebulan. Tahun kedua dah jadi lebih banyak kan, 10 ribu, 20 ribu. Bulan ketiga, tahun ketiga dah naik ratus-ratus ribu kan. Ada orang macam tu kan, buat saja satu perniagaan terus naik perniagaan tu dan mencapai kejayaan. Tetapi kita perlu ingat, apabila dia naik dengan cepat, akarnya itu tidak berapa kuat. Kalau tidak disiram, kalau tidak dibaja akar itu, pokok itu akan tumbang kalau ada badai yang kuat, angin yang kuat. Kan ada masalah, satu masalah, dia tak pernah ada masalah sebesar itu, dia akan jatuh down dan dia akan terus merudum. Mungkin hancur hati, mungkin bunuh diri dan sebagainya. Jadi walaupun contoh anda ni memang anda ada sifat pokok pau kan, anda buat satu perniagaan naik perlahan-lahan, ada untung. Tahun kedua 40 ribu, tahun ketiga dah ratus ribu, tahun keempat, tahun kelima dah naik juta-juta. Tapi kalau kita tak pastikan kita invest di dalam diri kita, walaupun kita dah jadi jutawan, apabila kita kena masalah, jatuh mungkin akan sangat teruk. Tapi kalau macam orang macam sifat pokok buluh, seperti saya lah, saya sendiri pun jenis sifat pokok buluh, 5 tahun, 10 tahun perniagaan, memang mencari pengalaman, cari ilmu. Sifat saya dan ramai lagi orang di luar sana, mungkin termasuk diri anda juga, jenis belajar. Bukan kata kita nak belajar, kita tak buat bisnes, bukan.
still lagi buat bisnes, tapi ada buat bisnes gagal, jatuh kan. Tapi mungkin jatuh tu tak tinggi lah, tak kuat lah. Tapi kita buat, kita ada masalah dan kita pun cuba lagi. Invest lagi di kita, cari ilmu. Apa yang kita boleh buat untuk memperbaiki kehidupan kita. Kemudian, pada masa yang sama, seperti juga kita kata pokok buluh kan, walaupun dah akar tu dah kuat, perlu juga kita sentiasa invest. Apabila kita kata dalam masa kita buat satu perniagaan ni 10 tahun dah kan, tahun ke-11 barulah mencapai kejayaan sangat tinggi, kejayaan tu sampai juta-juta kan. Tapi kalau kita still juga tak invest dalam diri kita, ada kemungkinan kita akan jatuh. So itulah investment untuk diri kita adalah satu investment yang sangat penting, yang perlu kita miliki oleh setiap orang di dalam dunia ini, yang terutama sekali orang yang membuat perniagaan. Boleh? Setakat itu saja video untuk sesi pertama ini. Kita akan ada 2 lagi video untuk menerangkan kepada anda 10 petua kekayaan dan kejayaan. Kalau anda rasa anda nak tengok lagi apakah petua-petua ini, pastikan anda pergi ke video yang seterusnya, dan anda boleh tengok baki untuk petua kejayaan dan kekayaan yang perlu anda tahu untuk anda berjaya. Stay tuned.